Bonjour tout le monde. Kali ini saya akan membuat sebuah video revisi dari video saya sebelumnya karena terus terang tayangan saya tersebut terlalu panjang dan bertele-tele untuk sebuah rangkuman. Jadi kali ini saya akan membuatnya lebih ringkas, lebih pendek supaya lebih efektif dan semoga kalian juga cepat memahami apa yang saya sampaikan tentang materi grammaire du français yang akan saya sampaikan hari ini. D'accord? Alors, Eh, tentang l'expression de la conséquence atau bagaimana cara mengungkapkan konsekuensi atau dampak. Expression de la conséquence secara umum kita bisa lihat dalam tiga pola berbeda. Yang pertama yaitu dengan menggunakan conjunction yang diikuti dengan anak kalimat berupa indikatif dan subjunktif setelah conjunction atau kata penghubung antar frasa atau antar kalimat tersebut. Oke? Okay? Yang kedua, yaitu dengan menggunakan preposition yang diikuti dengan kata kerja infinitif. Verb à l'infinitif. Kalau masih ingat kan infinitif itu apa? Ah, très bien. Ya, infinitif adalah kata kerja yang utuh, yang belum dikonjugasikan. Cukup ada tiga saja, yaitu au point de, assez, atau trop, nyanyinya, pour, nyanyinya. Intinya, setelah preposisi de dan pour, kata kerja itu tidak perlu dikonjugasikan. Ensuite, troisième façon, yaitu dengan cara lainnya. Ada dua di situ, dengan menggunakan salah satu kata penghubung khusus, yaitu mot de liaison, dan juga juxtaposition. Kita akan lihat semuanya itu nanti. Nah, cara pertama, tadi dengan menggunakan conjunction yang diikuti dengan anak kalimat berbentuk indikatif, yaitu dengan pola yang seperti kalian lihat di layar. Oh ya, jangan ragu untuk membuat screenshot dari tayangan ini ya, jika perlu, buat catatan kalian. Kemudian yang kedua selain indikatif yaitu dengan modus subjunktif pada anak kalimatnya, yaitu setelah struktur berikut ini. Lihat, pour que. Setelah pour que, kalian tulis, kalian ungkapkan konsekuensinya dalam bentuk subjunktif. Ya, dan sebagai catatan, kita memerlukan subjunktif dengan anak kalimat yang memiliki subjek dengan subjek yang berbeda. Ya. Karena kalau subjek yang sama tidak perlu subjunktif, cukup indikatif saja. Yang suite, cara kedua yaitu dengan menggunakan preposition yang diikuti dengan infinitif tadi, au point de, assez atau trop pour diikuti dengan konsekuensinya apa. Ya. Ya, sekali lagi dengan de dan pour semua kata kerja itu tidak perlu dikonjugasikan. Dan cara yang terakhir yaitu dengan mot de liaison, dengan salah satu kata penghubung seperti yang bisa kalian baca, ada donc, alors, du coup, c'est pourquoi, atau c'est pour ça que, par conséquent, dan en conséquence, ainsi, comme ça, d'où, de là. Dan perlu kalian ingat, bentuk du coup, c'est pourquoi dan c'est pour ça que ini lebih sering digunakan dalam ragam bahasa lisan, ya. Kemudian juga par conséquent dan en conséquence ini bisa mirip, tetapi agak sedikit berbeda, di mana bentuk en conséquence ini soutenu, artinya sangat resmi, sangat formal, sehingga sering kita temukan dalam ragam bahasa tulis resmi seperti surat-surat administratif misalnya. Okay? Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan juxtaposition, di mana kita tidak perlu kata-kata lagi, cukup dengan menggunakan salah satu tanda baca berupa titik dua ataupun titik koma. Ya, jadi untuk membandingkan antara antara satu kalimat yang merupakan cause dan consequence, cukup dihubungkan dengan salah satu tanda baca tersebut.
Nah, kita akan lihat dalam beberapa kalimat berikut ini. Sebetulnya, saya ingin mengungkapkan bahwa Emilien, teman saya, saking sibuknya dia akhir pekan ini, sehingga saya tidak bisa menemuinya. Itu yang ingin saya bilang, ya, dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Prancis ada banyak cara, secara strukturnya berbeda, tetapi maknanya tadi sama ya. Saya bicara tentang Emilien yang sangat sibuk akhir pekan ini, sehingga saya tidak bisa bertemu dia. Oke, kita bandingkan sama-sama kedua kalimat berikut ini. Emilien travaille tellement à temps ce week-end que je ne peux pas le voir. Atau kalian bisa bilang juga, Emilien est tellement occupé, si occupé ce week-end que je ne peux pas le voir. Ini konsekuensinya tadi. Saya tidak bisa menemuinya. Karena apa tadi? Emilien travaille tellement. Tant. Emilien est tellement atau si occupé. Tellement dan tant juga si dalam kalimat ini memiliki peran sebagai adverb. Di kalimat pertama menerangkan kata kerja travailler, di kalimat kedua menerangkan adjektif occupé. Bandingkan lagi kalimat berikut ini. Emilien a tellement de choses à faire ce week-end que je ne peux pas le voir. Emilien a trop de choses à faire ce week-end pour me voir. Ya, lihat ini. Tadi setelah pour diikuti dengan verb à l'infinitif. Kata kerja yang masih utuh. Bandingkan lagi berikutnya. Emilien est trop occupé ce week-end pour que je puisse le voir. Emilien est trop occupé ce week-end pour me voir. Aha, lihat ini. Setelah pour que diikuti dengan bentuk subjunctif. Ya, saya pindah dulu ke sini. Lihat lagi, yang terakhir. Emilien est occupé ce week-end, si bien que, kalian pilih salah satu mode liaisonnya. Donc, alors, c'est pourquoi, etc. Et la conséquence, je ne peux pas le voir. C'est facile, non? Yang terakhir dengan juxtaposition. Saya membubuhkan tanda titik 2 di situ. Sehingga saya menuliskan J en majuscule. Je dengan J majuscule, huruf kapital. Karena titik 2. Sedangkan kalau saya membubuhkan tanda titik koma, J-nya cukup kecil saja. Tidak perlu majuscule. D'accord? Voilà, semoga kalian paham. Lengkapnya kalian bisa buka tautan URL berikut ini. D'accord? Bon courage et à bientôt.